Baik, terima kasih Dr. Mazli di atas kupasan yang saya fikir cukup menarik. Jadi masa ada lagi. Saya bukalah kepada beberapa persoalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Amir bin Haji Adam daripada Johor Bahru. Sebentar tadi Ustaz Muhammad Naim ada mengatakan bahawa terdapat golongan yang mengkritik buku Yusuf Al-Qaradawi. Qaradawi. Kena sebut betul kan? Maaf. Golongan itu adalah golongan Ahbash. Soalan saya, adakah golongan Ahbash itu tergolong daripada golongan Orientalisme dan terangkan golongan Ahbash itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta komen sikit tentang pentakhrij hadis ataupun pengomen hadis Syekh Nasruddin Albani dalam dialog beliau dengan Muhammad Ramadan Buti dalam kitab Al-Mazhabiyah. Boleh Ustaz Naim insyaAllah. Assalamualaikum Syarif. Saya nak tanya, ini dalam politik dia, yang sekarang ni dia kata moderation movement ni dan wasatiyah ya. Adakah yang ada sekarang ni dia menjurus ataupun dalam landasan apa yang dibuat oleh Yusuf Qaradawi? Itu nak tahu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya ada satu lagi buku Qaradawi yang mau diterbitkan oleh Abim kalau mau. Itu di Jakarta sebetulnya sudah diterbitkan, fikih demonstrasi. Itu 95% rujukannya itu dari pemikiran Qaradawi. Sangat menarik. Ya. Pertama kita melihat Syekh Qaradawi ini, ya kalau istilah klasik itu ulama yang sumol. Dia berbicara, menulis, bertindak dalam ruang yang sangat luas. Dan itu kalau ulama kita di Nusantara ini, sebagian, itu kan dia bicara hal-hal yang justru yang kecil-kecil saja. Oh saya ini itu bukan bidang saya, itu bukan urusan saya. Bahkan ada waktu Qaradawi datang tahun 2009, itu ulama itu saya tak mau sebut namanya, Ustadz itu tak mau dengar saran Qaradawi. Oh saya tak minat Qaradawi, saya minat makan bersama Qaradawi. Jadi kita mau melahirkan anak-anak kita, generasi baru kita yang akan datang. Bagaimana kita merindukan ulama seperti Qaradawi yang sumul, yang lengkap, ya dalam batas-batas sebagai manusia lah, yang mengajarkan Islam yang sempurna itu. Jadi itulah yang perlu kita renungkan. Dan saya tulis waktu beliau datang ke sini itu merindukan Qaradawi dan apa namanya? Satu lagi yang dari Syria itu Zuhaili baru di Asia Tenggara. Wahbah Zuhaili. Kehebatan Qaradawi yang kita juga perlu renungi adalah adabnya yang terlalu agung. Adabnya tinggi. Bagaimana beliau menyatakan kemarahannya kepada Syiah, tapi kemarahan kebencian kepada Syiah itu disampaikan dengan adabnya yang tinggi. Bagaimana diceritakan sejarah pengkhianatan Syiah waktu tentara Utsmaniyah sudah masuk Jerman. Kalau nggak dikhianati oleh tentara Syiah, itu Utsmaniyah itu sudah masuk ke Italia. Kemudian bagaimana pengkhianatan Syiah bersama dengan Bizantium melawan kerajaan Abbasiyah. Itu dihuraikan oleh Qaradawi dengan begitu indah sekali. Dan dia kata, kenapa kita mengungkit-ungkit istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi? Orang-orang itu kan sudah meninggal. Cobalah kita berbicara tentang umat di masa depan. Jadi inilah masalah Syiah, dia kata. Tapi Qaradawi menyampaikan dengan sangat beradab, dengan sangat ini. Saya pikir ini saranan ya. Jadi saran. Jadi itulah yang menarik untuk kita renungkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last daripada Helwa kalau ada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak sebut tentang nak tanya Dr. Mazli lah berkenaan Dr. Said Ramadan Buti yang kalau dulunya nama yang sangat disayangi, dikagumi, tapi hari ini bila berlaku krisis di Syria, kita tengok ada golongan yang terlalu nak sebut ekstrim kan, sampai bakar buku-buku Dr. Said Ramadan Buti. Jadi nak minta komen Dr. Mazli tentang sikap kita umat Islam terhadap para ulama-ulama sebegini dalam suasana macam sekarang lah di Syria. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang soal. Saya duk cari lama mana yang duk tanya tadi tu. Baru apa sebab dia tak bangun, jadi kita tak nampak, tak dapat butiran dia secara jelas. Yang saya faham ialah soalan yang pertama menyoal tentang kumpulan Ahbash. Kumpulan Ahbash ni saya pun tak mendalam sangat soal Ahbash ni, boleh cek balik. Cuma kebetulan yang saya mengenali beliau ni, kumpulan Ahbash ni terlepas satu orang. Ketika itu saya berada di Kedah. Dia orang Ahbash ni kebetulan dia ni pimpinan dalam apa kumpulan Ahbash ni. Dia sesat di Al-Star. Driver teksi tak boleh nak cakap Arab, akhirnya pergi hantar ke Mahat Tarbiyah di Derang. Lepas dia hantar ke Mahat Tarbiyah, kami di sana di Mahat Tarbiyah di Derang ni, tetamu datang jangan tanya apa, layan 3 hari. Layan dulu 3 hari, jangan tanya dia nak apa. Jadi mudir ketika itu suruh Ustaz Naim hantar layan dia 3 hari ni. Kita pun ikut. Kita bawa. Dalam 3 hari itu saya mengenali beliau. Bila bercakap, dia akan mengkritik. Dia kata, tahu tak kamu, Dr. Said Ramadan Buti berapa kali dia syirik di dalam buku Kubra Yaqiniyat Al-Kauniyah dia tu. Berapa kali dia syirik kerana menggunakan kalimat-kalimat yang tidak diguna oleh Allah. Dia menyifatkan Allah dengan kalimat yang tak pernah disifat oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh dia kata, Allah Ta'ala guna kalamullah. Dia kata melalui lisan Allah. Contoh, kalimat lisan itu tak ada dalam Al-Quran. Banyak lagi kalimat-kalimat yang dia cari satu persatu dia sebut. Saya kata, kamu tak kenalkah Dr. Buti? Kamu duduk sebelah negeri saja dengan dia, malah kamu mengkritik punya banyak buku dia. Beliau adalah sastrawan. Daripada zaman muda beliau bersama dengan Syekh Ali Tantawi yang berhijrah ke Saudi. Bukan Ali Tantawi yang Mesir. Ali Tantawi yang Ustaz masuk 4 orang tadi tu, yang Mesir ke yang Syria? Yang Syria. Mustafa Zarqa sebut Ali Tantawi yang Syria. Beliau berhijrah. Ali Tantawi masih ada di Muktamar Istanbul. Baru ni saya sempat jumpa, itu Ali Sabuni. Ali Tantawi dah meninggal. Dah. Silap orang. Okey, balik kepada Ahbash tadi. Macam mana kamu tak kenal Dr. Buti? Daripada zaman muda dia lagi, dalam sebuah buku Dr. Buti, Ramadan Buti ini, dia menulis tentang Ali Tantawi tadi. Bila Dr. Ali Syekh Ali Tantawi meninggal, beliau mengeluarkan satu buku, Ali Tantawi yang saya kenal. Jadi dalam buku tu dia cerita zaman muda kami menulis sastra, kami menulis buku itu. Sebab Dr. Said Ramadan Buti lepas dia dah terkenal tu, dia cetak balik buku-buku karya sastra di zaman muda dia. Dia keluar balik, diterbitkan. Jadi beliau sastrawan, takkan nak mengulang kalimat yang sama 5-6 kali dalam buku dia, dia guna kalimat lain pula. Kemudian dia bercerita tentang Ahbash ni, dia sangat berpegang kepada turas. Makna kitab-kitab lama. Yang baru-baru ni, syekh-syekh baru ni semua dia kira nak cari kesalahan ya. Saya tak tahu sebab apa dia buat macam tu. Bila saya duduk berdebat dengan dia banyak tu, dia offer kat saya, kami offer kamu sambung master di Lubnan.
Dia kata kamu sampai sana kami tahulah nak buat macam mana. Dia over. Ketika saya bawa dia tu. Jadi lepas itu pula ketika saya berada di Mesir, ada wakil daripada kedutaan Malaysia di Mesir ini pergi ziarah ke Lubnan, rupanya bertamu di tempat Ahbash ini. Bila dia balik, dia bawa balik buku-buku tentang apa penulisan-penulisan Ahbash. Saya kebetulan dekat dengan beliau yang hari ini beliau adalah duta di Mesir. Dia bawa balik buku-buku tu. Jadi saya tengok, oh ni kumpulan ni lah yang saya bawa hari tu. Baru saya revive balik cerita tentang Ahbash ini. Akidah dia apa semua itu saya tak berapa pasti, kena membaca dan mencarilah. Tapi kumpulan ini memang buku cetakan dia mesti cari kesalahan orang. Dia tak ada buat buku hak dia betul. Buku menceritakan tentang dia yang betul. Tidak, dia cerita kesalahan orang. Perbincangan ini pun saya mencari butiran siapa yang bercakap tadi, tak nampak. Akhirnya kalimat terakhir saya dapat perbincangan Syekh Nasiruddin Albani dengan Buti dalam kitab Al-Mazhabiyah. Apa soalannya tadi? Apa komen? Komen dia memang Dr. Said Ramadan Buti menyebut di dalam buku itu bahaya juga kumpulan yang tidak bermazhab ini. Bila dia tak bermazhab, dia meletak dialah yang terbaik. Kalau tuan-tuan ingat sebelum Ramadan, waktu Ramadan pun kalau khutbah Jumaat di Saudi, dia takkan sebut. Bukan Ramadan, lepas Ramadan. Waktu Syawal ketika semua orang Islam balik ke kampung masing-masing, kosong. Waktu Syawal kosong. Syawal dan awal Zulqa'dah. Saya kebetulan berada ketika itu di Saudi. Khutbah dia tak ada langsung sentuh tentang Ghazali, Syafi'i, tokoh-tokoh hebat yang bermazhab Imam Syafi'i ini. Tapi bila nak masuk Zulhijjah, akhir Zulqa'dah, dia mula bercakap soal Imam Ghazali kata macam ni, imam tu kata macam ni, ini kata macam tu. Dia bawa keluar pula idea-idea ini. Waktu tak ramai umat Islam daripada yang bermazhab Syafi'i ini, dia bercakap soal detail yang dia punya. Bila dia tidak bermazhab, makna dia tidak mengambil panduan ulama. Dia nak pakai yang dia sahaja. Dia nak pakai yang dia sendiri itu tidak detail. Dia pakai yang alim dia pakai. Ini pernah berlaku lah banyak kali perbincangan soal tidak bermazhab ini. Saya ingat kita masih menyokong supaya kita masih berpegang kepada mazhab kerana kita tidak lagi mampu untuk nak buat ijtihad sendiri. Tentang global moderate movement dan juga yang dikaitkan dengan wasatiyah lah kan. Dia kalau lihat, dia ada dia punya historical background pada benda itulah. Kalau kita baca John Esposito dalam bukunya Islamic Threat, Between Myth and Reality kan, dia ada sebut, menariknya, setiap pemimpin negara Islam yang naik, awal dia naik dia akan cuba bawa agenda Islam sebagai satu tarikan ke, sebagai satu nak tunjuk dia pun ada sesuatu yang Islam, sebab dia memerintah orang Islam. Mubarak naik pun membawa Islamization kan. Ziaul Haq, Mahathir ada dia punya Islamisasi, Pak La ada Islam Hadari. Jadi bila naik PM Datuk Seri Najib, dia pun kena ada sesuatu lah, maka dia bawa wasatiyah. Dan bila sebut wasatiyah, saya pun tak tahu isinya, ini kena tanya Jamil Khair lah. Cuma yang bila kita lihat apa yang nak cuba dia bawa dan dibincangkan sewaktu di Turki, ialah dia lebih merujuk kepada wasatiyah ni. Kita tidak, ataupun dia kata dia maksudkan dengan wasatiyah ataupun moderate itu dengan kita menolak keganasan. Menolak keganasan. Kalau kata menolak keganasan, dia agak selarilah dengan apa yang Qaradawi nak cuba bawa. Terutama kita tahu dia ada buku Fiqhul Unuf lah, dia ada buku yang daripada awal lagi Sawah Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf, dia menentang tataruf, menentang tentang violence. Dan kita tahu
Saya pernah pergi dengan Haji Nik ke Egypt buat interview dengan golongan Ikhwan dan golongan Salafi yang politik. Bila kita interview mereka dan bawa balik literature, rupanya isu ekstremism, isu golongan yang resort to violence ataupun menggunakan kekerasan ini kerana kecewanya dengan sistem Abdul Nasir, sistem Sadat yang melakukan perdamaian dengan Israel dan juga Mubarak adalah isu yang real. Mereka kecewa dengan sistem, mereka kecewa dengan peluang yang mereka tidak ada, maka mereka mengangkat senjata, mereka menentang. Dan mereka menyalahgunakan doktrin Maududi dan juga Said Qutb. Doktrin Hakimiyah, doktrin Taurut, doktrin Jahiliyah. Jadi mereka gunakan itu untuk alasan mereka angkat senjata lawan kerajaan yang ada. Al-Qaradawi itu background dia. Jadi dia tulis buku banyak, antara pemikiran ekstrim, antara pemikiran yang radikal seperti ini dan juga pemikiran yang liberal, yang sekular, yang menolak agama dan sebagainya. Jadi wasatiyahnya dengan tidak berpihak antara kedua itu. Persoalan mengenai moderate kita, adakah moderate kita ini dengan menolak keganasan, ya kita setuju, tapi tolak sama tak sekular ni? Kalau sekular tu nak kata moderate, saya rasa tu tak sama dengan Qaradawi punya. Itu isunya. Dan Datuk Siddiq Fadil dah sebut tadi, wasatiyah tu satu, orang kata, satu pakaian yang orang akan gunakan untuk menjual diri mereka, tetapi dengan tujuan yang berbeza lah. Ya. Dan berkaitan dengan boleh Ustaz saya minta izin nak jawab soalan yang la madhhabiyah. Saya nak cuba kaitkan dengan pemikiran Al-Qaradawi. Dekat sinilah letaknya wasatiyah Al-Qaradawi. Kalau kita perhatikan, saya duk ikutlah Al-Madhabiyah tu antara Buti dan juga bukan Nasruddin Al-Albani, anak murid kepada beliau, Al-Khojandi, yang tulis buku Mazhabiyah sebagai bid'ah. Khojandi tulis bermazhab itu sebagai bid'ah, tak boleh ada mazhab sebab sahabat tak ada mazhab, gitu-gitu, kita tak boleh ikut taklid, kena ada dalil apa semua. On the surface nampak memang macam betul lah. Tetapi ialah bila kita sebutkan nak beristiad tetapi tidak ikut kerangka istiad, tidak ada syarat-syarat untuk istiad, itu tak betul. Dan para mujtahid dan imam mazhab ni, mereka ni bukan kita ikut kerana mereka jadi nabi baru, tidak. Tetapi mereka yang membawa kita untuk memahami Quran dan Sunnah dan ruh kepada Quran dan Sunnah untuk kita fahami. Jadi kat sini ada dua kumpulan. Pertama, golongan yang tolak mazhab langsung, iaitu puak-puak Al-Albani, Nasruddin Al-Albani dan juga yang seumpama dengannya, malah dikatakan bid'ah dan sebagainya. Tetapi tidak semualah. Kalau di Saudi itu mereka ada mazhab Ahmad, mazhab Hanbali. Tetapi ni puak-puak yang kita namakan, tak tahulah orang panggil Al-Albaniyun ke Salafiyun dan sebagainya. Dan satu sudut lagi ialah golongan yang ta'assub mazhab. Ini problem juga. Maksudnya tak boleh beramal selain mazhab Syafi'i. Ini kena ikut macam ni. Kalau masyarakat dah buat ni, tak boleh kena ikut, kan? Sedangkan bila masyarakat makin berkembang, makin membaca, orang tu ada level-levelnya. Kalau macam Ustaz Naim yang saya rasa kalau di Syria itu, kita bukan hanya belajar Syafi'i saja, Hanafi kita belajar sekali. Kadang-kadang separuh tempat tu dengan mazhab 4, mazhab 5 kita belajar, 8 mazhab pun belajar sekali. Dan bagi Yusuf Qaradawi, dia kata jangan terkongkong pada mazhab imam-imam ni saja, kena belajar juga mazhab para sahabat dan mazhab para tabi'in. Sebab itu di dalam fatwa-fatwa beliau, sama ada fatwa Fatawi Mu'asirah ataupun apa-apa kitab berkaitan dengan hukum, beliau tidak akan terhad hanya kepada qala Syafi'i, qala al-Imam Abu Hanifah, qala al-Imam Malik. Dia pergi lagi kepada qala Ibn Abbas, qala Tawus, qala Ata' bin Rabbah. Dia akan cuba cari qala Sa'id bin Musayyab dan sebagainya. Dia akan pergi kepada mazhab sebelum imam-imam 4 itu sendiri. Dan malah kalau kita lihat, kadang-kadang dalam dunia yang serba mencabar ni, ada pendapat-pendapat mazhab lain selain daripada mazhab 4 ni yang valid, terutama dalam isu politik. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab 4 lah, kalau sebut tentang khalifah mesti keturunan Quraisy.
Bukan Dr. Rahman Quraisy lah. Ni keturunan Quraisy. Ni keturunan Said. Kalau nak ambil bulat-bulat macam itu, nak ikut mazhab bulat-bulat, saya rasa yang layak jadi PM hanya Said Ahmed Albar, pengurusi SPED saja. Jadi siapa kat situ? Waktu zaman silam, golongan yang kata tak syarat Quraisy jadi kepimpinan. Al-A'immah fi Quraisy kan, hadis tu. Yang tak syarat hanyalah golongan Khawarij saja. Dan marilah kalau kita baca dalam perbincangan dalam Fathul Bari, apa tu, bukan nama orang ni, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika bincang tentang hadis tu, hatta Ibnu Hajar dan juga dia cuba bawa pendapat mazhab-mazhab apa ni, ulama terkemudian yang lihat argument tu dah tak valid di zaman mereka lagi. Kenapa? Kerana wakil itu sendiri di zaman mereka dah ada antara pemimpin tu khalifah ataupun apa pimpinan sultan dan sebagainya daripada orang-orang Turki, daripada orang-orang Parsi, kan? Daripada orang-orang belah bukan Arab ini. Kalau di belah apa ni, di Andalus itu, kan? Dan satu lagi berdasarkan hadis bahawa Saidina Umar dia kata kalau tak ada halangan dia nak lantik Salim Maula Huzaifah untuk ganti dia sebagai khalifah, dan Salim bukan keturunan Quraisy, malah seorang hamba. Salim Maula Huzaifah kat situ. Jadi perbincangan banyak, maksudnya ada pendapat yang dulunya pelik, gharib, tetapi di dalam suasana yang terkini kita memerlukan pendapat tersebut, kan? Dan pendapat ni mungkin bukan dalam mazhab empatnya, bukan dalam mazhab Syafi'i, dan banyak isu-isu lain lah kalau kita baca penulisan-penulisan terkini, terutamanya dalam buku Yusof Qaradawi. Jadi Dr. Yusof Qaradawi kata apa? Bagi orang yang perlukan bermazhab, dia kena mazhab. Tapi bagi orang yang boleh mengkaji lebih, dia kena keluar daripada lingkungan mazhab, tetapi dia tak buat mazhab baru lah. Dan juga dia galakkan tidak taksub kepada mazhab, tetapi dengan meraihkan konsep-konsep asas mazhab dan menghormati pandangan setiap imam mazhab tanpa mencela ataupun merendah-rendahkan mereka. Inilah wasatiyah yang Qaradawi cuba bawa. Boleh saya tanya, Qaradawi mazhab apa? Hanafi dan Syafi'i. Dia pernah kata dia Hanashfa'i. Itu waktu dia muda dulu. Waktu dia muda dulu. Lah ni kalau tanya, kalau orang tanya saya Qaradawi mazhab apa? Tak ada mazhab. Tetapi dia tidak tolak mazhab. Itu beza Dia tidak tolak mazhab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kadang benda ni benda yang bukanlah sampai membawa kepada akidah. Ya. Okey, berkaitan dengan Said Ramadan Al-Buti, saya rasa mungkin Ustaz Naim patutnya saya nak minta dia jawab. Dia orang Syria. Dia duk ngaji dengan Buti dulu. Kami kat Jordan tak ngaji dengan Buti. Ngaji dengan anak murid Buti. Tapi ginilah, kita berlaku adil, berlaku insaf. Ulama ni dia mulia kerana ilmunya. Buti ni kalau kita nak nafikan ilmunya, rugi kita. Kalau siapa nak bakar buku tu, janganlah bagi kepada saya. Boleh saya wakafkan kat UIA. Ilmu, dan kalau kita baca dalam sejarah pun, baik di kalangan tabi'in, baik di kalangan ulama-ulama besar, ada di antara mereka ulama yang pro kepada kerajaan, pro kepada raja, pro kepada pemerintah, tetapi mereka lebih dikenali dengan kitab-kitab mereka dan juga fatwa-fatwa dan ilmu mereka, dan orang tak bicara kan tentang siapa dia cenderung. Kalau kita nak kata tentang Hajjaj yang punya zalim tu, ramai tabi'in yang pro dia, kan? Tapi adakah kita nak tolak mereka kerana dia pro Hajjaj? Tidak juga, kan? Begitu juga dengan sepanjang sejarah silih berganti umat Islam ni, tak semua. Dulu kadang orang kata zaman kegemilangan Islam. Zaman kegemilangan Islam ni pemerintah tak semua baik. Tak semua baik. Tetapi adakah kita nak tolak mereka kerana tendensi politik? Saya rasa itu tidak adil, kerana setiap ulama itu ada mereka punya sumbangan, dan kita tahu Allah Taala pun ajar kita wa fauqa kulli dhi ilmin alim, iaitu setiap orang ada ilmu, ada orang lebih alim pada dia. Tapi yang penting ilmu itu Allah SWT angkat darjat orang-orang yang berilmu. Kita tak setuju politik dengan dia, satu hal. Kita tak setuju dengan pendidikan politik, tetapi ilmunya kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Rasanya setakat itu untuk petang ni sesi kita. Bagi pihak Angkatan Balik Islam Malaysia, kita sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan idea pencerahan yang diberikan oleh kedua panelis. Dengan itu saya serahkan kepada pengurusi majlis.
Allah.